hampir nak jatuh. Lepas tu yang saya rasa macam yang tak logik, dia kata, tapi permohonan ni kita kena ambil foto state IC. Boleh foto state IC kan? Tengok foto state IC kalau minta foto state IC. Lepas foto state IC minta nombor telefon. Orang tu memang dah susah, apa telefon pula. Semua orang tak nak senang. Lepas tu dah ambil permohonan, siap ambil permohonan tu semua, tak apalah, pakai nombor telefon sahabat yang lain. Lepas tu dia akan bawa surat minta bantuan, dia bawa sampai ke ketua jabatan. Lepas tu berapa meja tu sampai ke atas. Lepas tu baru mereka bersidang. Bila bersidang buka satu-satu kes. Buka satu kes. Ini siapa ini? Mahmud bin Muhammad. Oh, Pakcik Mahmud bin Muhammad. Lagu yang buat nama bukan nama betul. Oh, Cik Mahmud ni apa susahnya? Oh, okey, ni sekian ni cukup, ni cukup. Satu benda tak cukup ni. Betul ke ni susah? Pegawai dia saya tanya lagi, betul ke ni susah? Kamu ada ambil gambar tak? Dia minta ambil gambar lagi. Allah. Lepas tu tuan-tuan, okeylah, lepas tu dia 50 penampil baru dapat kelulusan. Penampil dia banyak. Penampil cukup banyak. Baru sampai ke meja pegawai. Lepas tu bila sign, bagi tahu dia pakcik dah dapat bantuan dah diluluskan RM200. Orang tu daripada kampung aku, tambang dia RM30 sahaja je. Balik RM30. Mana dia nak pergi bank lagi? Boleh minta account bank tau? Ada berapa dia yang boleh pakai RM200? Itu pun pakai cek. Orang Kristian tuan-tuan dia tak perlu macam tu. Apa RM200? Apa sangat, entahlah aku nak RM200. Bagi duit. Lepas tu bila dia melibatkan orang yang kita kagum tuan-tuan, dia kata, oh minggu depan kita ada crawling, kita ada perjumpaan. Datangnya. Tengok dia lepas dia tolong, dia suruh orang datang. Lepas, sebab tempat itu tidak ada gereja lagi, dia suruh orang datang ke rumah sahabat-sahabat dia yang tak Kristian. Jadi mereka pun datang semua. Di situ dia puji, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Allah, Tuhan dan Rajaku. Lagu tiap-tiap kali orang semua orang, kamu dah susah-susah, perasaan kamu dah lepas daripada kesusahan itu. Jadi baguslah, ada nyanyi, rasa tenang, macam kena candu tau, macam kena dadah. Lepas tu tanya, bila lagi ada buat perjumpaan macam ni? Dia akan tunggu pula minggu depan. Lepas itu dia orang membuat sekolah. Lepas buat sekolah, bukan sekolah betul, satu kelas je pun. Nama dia sekolah, satu kelas. Nama sekolah. Lepas itu dia buat tempat sembahyang. Lepas itu dia bangunkan gereja. Konsep rahmat dia. Kita tak bawa konsep itu. Bukan tak bawa, kita tak faham konsep itu. Ya, bila ada orang susah Islam, dia bawa orang permohonan. Tak ada salah, tidak salah. Tapi permudahkan. Lepas tu bantuan tu janganlah menghina. Orang tu jauh, RM200 nak bagi apa? Jangan. Saya ingat orang kafir yang dia boleh bagi donation, dia boleh bagi RM500, jabatan agama tak boleh bagi. Sebab itu tuan-tuan, masa aku masuk Islam dulu tuan-tuan, sebenarnya banyak cerita kita yang tak apa-apa nak sedap, tapi saya tak apa-apa nak kongsi. Sebab saya anggap itu cabaran saya yang Allah dah tentukan. Ya, kadang-kadang kita ni bila kita cita-cita seolah kita tak reda. Bagi saya reda. Sebab itu saya cakap dengan sahabat-sahabat mualaf, kamu tahu tak, kamu masuk Islam ni, you are the chosen one. Kamu terpilih. Hebat tak kamu? Terpilih. Di kalangan ramai-ramai itu kamu terpilih. Jadi kamu hebat. Bila kamu terpilih, you are the chosen one. Kamu kuat. Kamu janganlah tunjuk yang kamu lemah. Orang yang masuk Islam dia kena kuat. Apapun benda-benda yang datang, tunjang kehidupan kamu juga, kesabaran kamu tidak boleh mengeluh, tidak boleh putus asa. Saya selalu cakap itu. Kalau kamu mudah putus asa, maksudnya sebenarnya kamu tak akan dapat rasa manis. Sebab saya percaya tuan-tuan, 10 tahun saya menderita, 10 tahun. Bila saya sakit terlantar di hospital tahun 2008, apa yang jadi tuan-tuan? Saya disahkan kanser. Masuk hospital 2 bulan, tebuk tulang belakang teruk, dia cek semua belum.
Satu orang keluarga saya tidak datang. Satu orang pun tidak datang. Telepon mak saya cakap apa? Apa saya boleh buat? Siapa suruh dia masuk Islam? Tapi kalau dia mati nanti bukan saya boleh pergi pegang dia. Bila saya dengar mak saya cakap macam itu, ya Allah, berurai air mata saya. Saya 10 tahun kakak-kakak saya cerita betul terang. 10 tahun saya menagih kasih sayang mak orang, bapa orang. Tetapi saya sanggup kerana saya membeli akidah itu dengan kekuatan saya. Saya bukan beli dengan cakap-cakap, tidak, dengan hati saya. Sebab itu bila orang-orang masuk Islam, dia beli akidah itu. Perjanjian dia dengan Allah. Dia sanggup susah, tetapi dia tidak mau keluar daripada agama. Ya. Saya menumpang kasih sayang Allah. Ada satu kali itu saya duduk kat Johor, tapi keluarga tu baik tau, dia cakap, Robi, dia kata, kamu boleh duduk selama mana kamu duduk kat sini. Masa tu aku umur 2 tahun, 21 tahun. Selama mana kamu nak duduk sini, kamu duduk lah. Dia kata, kalau kamu tak kerja pun tak apa, dah duduk. Saya menumpang kasih sayang keluarga kawan saya. Satu kali itu saya pun tengok cerita Hindustan. Cerita Hindustan, kami kusi kami ke. Nanti mesti kami tengok cerita Hindustan. Kami kusi kami ke. Bila dengar ada suara kisah seorang ibu bersama anak. Saya bila dengar lagu hati, ya Allah, engkau, aku nak menangis sekarang ni, ya Allah, kenapa aku dihadapkan dengan betul-betul macam ni. Saya tahan, saya nak menangis dengan Tuhan. Lepas tu saya senyum. Saya ada hal nak masuk bilik, saya senyum. Sampai kat bilik tuan-tuan, meraung saya masuk bilik. Meraung. Tahan depan keluarga tadi kita nak menangis. Bila cerita dengar tengok Jaya, kita dah azan. Belum ya. Bila masuk saja dalam bilik, meraung, tutup meraung. Kenapa aku sangat rindu kepada ibu? Kakak 8 tahun. 8 tahun, bukan 8 bulan, bukan 8 hari, bukan 8 minggu. Kakak-kakak, abang-abang semua yang ada anak belajar kat UiTM, UKM, jumpa 2 bulan, sudah rasa rindu gila. Ini 8 tahun. 8 tahun keluarga kata, jangan balik. Selagi kamu tak tukar, jangan balik. Jangan. Andai katakan ibu kita meninggal, jangan. Jadilah saya seorang anak yang tidak melihat kemungkinan ibu saya. Jadi, kita, itu saya kata bahawa kekuatan akidah ini dia lebih hebat daripada kekuatan darah. Ikatan darah itu lebih hebat. Jadi tuan-tuan, ceritanya pula, saya ini dibesarkan juga dalam ajaran Kristian daripada mazhab Sidang Injil Unyil, yang merupakan mazhab Kristian yang membaca kitab Bible yang diterima ke dalam bahasa Melayu dan menggunakan kalimah Allah. Kalimah Allah. Tetapi akhirnya saya seronok nak bercerita kerana kalimah Allah lah aku menjadi seorang Islam. Tuan-tuan kena kongsi pula. Jangan bergaduh kalimah Allah. Kalimah Allah bergaduh-gaduh, kadang-kadang tak faham. Tuan-tuan pernah tengok kegerakan pendakwa-pendakwa Kristian? Pernah tengok? Tak pernah tengok lagi, tuan-tuan. Kita gaduh kalimah Allah. Kalimah ini kalimah yang sangat rahmat. Kita tak nak bagi orang Kristian pakai kalimah Allah, tak nak bagi orang Islam pakai kalimah. Tuan-tuan baca tak? Berapa ramai orang-orang kafir yang kami tak bagi pakai kalimah Allah, dia dah masuk Islam. Tuan-tuan tahu dah. Tuan-tuan buat kerja nak dakwah ke dah? Buat kerja Nabi ke? Tuan-tuan, dia kata Allah SAW, berselawat Nabi, iman Nabi, apa semua Nabi. Kerja Nabi menyampaikan dakwah, mana pergi? Mana pergi? Nehi. Tak ada. Bila kita sendiri tak nyampai dakwah, tuan-tuan, bertaubat.
Sikit sangatlah kes kalimah Allah menyebabkan orang jadi murtad. Itu pun banyak yang sebenarnya murtad bukan sebab kalimah Allah. Dan orang Kristian tidak perlu dengan kalimah Allah dia nak murtad orang, tak perlu. Kaedah dia saja boleh murtadkan orang. Yang jadi persoalan sekarang, yang kes murtad ni terlalu sedikit, itu pun tersorok. Itu pun kalau boleh tangkap, kena tangkap, penyebaran itu dia boleh masuk jail. Ini menurut undang-undang kita. Yang masalahnya, yang merosakkan akidah umat Islam, anak-anak muda kita ni, yang merosakkan tu orang Islam tu, dia rosakkan terbuka. Yang tu dia tak tangkap.